Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam kelas PDPR Sejarah tahun 6 pada pagi ini, di mana kita akan membincangkan peranan Malaysia dalam penganjuran sukan antarabangsa. Okey, sukan berperingkat antarabangsa yang baru saja melabuhkan tirainya baru-baru ini merupakan sukan Olimpik. Okey, kita tengok dahulu pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan peranan Malaysia dalam penganjuran sukan antarabangsa. Okay. Negara kita diberi penghormatan oleh Badan Sukan Dunia untuk anjurkan sukan bertaraf antarabangsa. Betul? Kita pernah menganjurkan sukan SEA, kita pernah menganjurkan sukan Commonwealth, dan juga beberapa acara-acara besar yang lain seperti Litua di Langkawi, banyak lagi lah. Okey. Nombor 2. Okay. Malaysia dipilih kerana dapat sediakan pelbagai kemudahan dan berjaya kendalikan sukan-sukan tersebut. Maksudnya, untuk sesebuah badan sukan memilih sesebuah negara menjadi tuan rumah, ada aspek-aspek tertentu yang dinilai, terutamanya berkenaan dengan kemudahan infrastruktur sukan, kemudahan pengangkutan, akses ke negara tersebut, keselamatan. Jadi itu yang paling penting. Nombor 3. Sejarah penganjuran sukan antarabangsa di negara kita telah bermula sejak tahun 1965. Dan penganjuran sukan ini meletakkan Malaysia dalam kalender sukan antarabangsa. Okey, kita tengok sukan SEA. Negara kita menjadi penganjur sukan SEA pada 5 Tamasya Sukan SEA tahun 1965, tahun 1971, 77, 89 dan 2001. Okey, tupai emas telah dipilih sebagai maskot sukan SEA 2001. Maskot sukan ni. Okey, penganjuran kejohanan sukan ini telah bantu rapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau Asia Tenggara, Indonesia, Brunei, Singapura, Kemboja, Thailand, Myanmar, itu semua negara-negara Asia Tenggara. Okey. Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth ni pada tahun 1998 Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah bagi acara sukan Commonwealth dan merupakan negara Asia pertama yang menganjurkan kejohanan ini. Sewaktu Malaysia menganjurkan kejohanan ini, pembukaan dan acara penutupan yang dijalankan begitu gemilang. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi stadium utama kejohanan ini. Dan orang utan telah dipilih sebagai maskot dan bunga rakyat jadi logo sukan Commonwealth. Awak boleh tengok dalam slideshow itu. Litua di Langkawi. Litua di Langkawi ianya begitu sinonim dengan sukan berbasikal. Kejohanan lumba basikal antarabangsa menjadi acara tahunan sejak tahun 1996. Basikal yang mereka guna ni pun basikal yang berkualiti, ringan. Nama kejohanan ini diambil sempena nama tempat pelepasan perlumbaan, iaitu Langkawi. Langkawi ini kan sebuah pulau. Laluan perlumbaan yang jelajah seluruh negara telah mempromosikan tempat-tempat menarik di Malaysia. Litua di Langkawi. Seterusnya, penganjuran sukan F1, Formula 1, berkenaan dengan perlumbaan kereta ni. Kalau dulu kita selalu tengok di TV kan, sebenarnya negara kita juga pernah menganjurkan sukan Formula 1 ini. Ianya bermula sejak tahun 2000. Pembinaan Sepang International Circuit (SIC) yang menyediakan kemudahan litar ini dan diiktiraf sebagai antara kemudahan litar yang terbaik di dunia. Okey. Ini pula MotoGP. Negara kita jadi penganjur sukan permotoran sejak tahun 1991. Antara sukan permotoran yang kita anjurkan, Grand Prix Motorcycle Racing, ini MotoGP lah, motor berkuasa besar tu, Superbike World Championship SBK. Okey. Tengok lagi penganjuran sukan antarabangsa, Piala Monsun.
Ini diadakan di negeri Terengganu sebagai acara tahunan sejak tahun 2005 lagi. Perlombaan di negara kita merupakan acara penutup dalam kalender kejohanan World Match Racing. Okey. Seterusnya kita lihat Hoki Piala Dunia. Okey, pada tahun 1975 dan tahun 2002, negara kita telah dipilih untuk menjadi tuan rumah kejohanan hoki ni, Hoki Piala Dunia ni. Di mana ianya diadakan di Stadium Merdeka pada tahun 1975 dan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada tahun 2002. Kita lihat pula Piala Thomas. Piala Thomas merupakan piala yang begitu sinonim dengan sukan badminton. Dan Malaysia menganjurkan kejohanan ini sebanyak 6 kali. Bermula tahun 70, kemudian tahun 84, tahun 88 dan 92. Di mana ianya dijalankan di Stadium Negara Kuala Lumpur. 2000 dan 2010, Malaysia dipilih lagi. Dan kali ini, Stadium Putra Bukit Jalil merupakan venue utama pertandingan ini dijalankan. Okey, kita tengok. Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa ini sangat penting kepada pembangunan negara. Ianya membantu perkembangan ekonomi, menerusi pelancongan dan tukaran wang asing. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab bila acara sukan antarabangsa dianjurkan, pelancong dari luar negara akan datang. Jadi akan berlaku pertukaran mata wang sekaligus membantu meningkatkan perkembangan ekonomi negara kita. Yang ketiga, kedatangan para pelancong untuk menyaksikan sukan dapat memperkenalkan Malaysia kepada negara luar. Lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ni. Kalaulah kita menjadi tuan rumah sukan di peringkat antarabangsa, apabila pelancong dibenarkan masuk ke negara kita, secara tidak langsung mereka akan mempromosikan negara kita kepada luar. Contoh, dia menggunakan media sosial. Dia gambar, dia kata cantiknya negara Malaysia ni. Kemudian dia muat naik ke media sosial dan akan dilihat oleh rakan-rakan yang lain. Jadi secara tidak langsung ini mempromosikan negara kita. Tapi sekarang situasinya lain. Kerana tiada aktiviti pelancongan dibenarkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tengok Jepun pada baru-baru ini. Bila mereka menganjurkan sukan Olimpik, tidak ada pelancong dibenarkan datang. Hanya atlet dan pasukan sahaja yang dibenarkan datang untuk menyertai acara sukan dan tidak ada penonton di stadium saya tengok. Okey. Jadi yang keempat, penganjuran sukan bertaraf antarabangsa ini dapat merapatkan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang lain. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat pula tokoh-tokoh sukan negara terdahulu yang menjadi inspirasi kepada sukan masa kini. Kita tengok Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah. Merupakan tokoh penting dalam sukan hoki Malaysia. Baginda digelar sebagai Bapa Hoki Malaysia. Merupakan Presiden Persekutuan Hoki Malaysia dari tahun 1985 sehingga tahun 2004. Menganjurkan kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah dan telah mendapat pengiktirafan FIH. Okey. Seterusnya kita tengok Tan Sri Hamzah bin Datuk Abu Samah. Okey, beliau dilantik sebagai Presiden MOM dan ahli kehormat International Olympic Committee IOC dari tahun 2004 sehingga 2012. Okey. Seterusnya Yang Amat Mulia Tunku Tan Sri Imran ibni almarhum Tuanku Jaafar, merupakan Presiden Persekutuan Sukan Si dari tahun 2000 hingga 2001 dan 2015 hingga 2017 dan Presiden Persekutuan Sukan Commonwealth dari tahun 2011 sehingga tahun 2015.
Beliau juga terpilih sebagai Presiden World Squash Federation dan ahli lembaga eksekutif International Cricket Council. Sebagai Presiden MOM, beliau berazam bawa kejohanan Olimpik ke Malaysia. Beliau berazam untuk menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah sukan Olimpik. Datuk Syekh Kok Chye merupakan setiausaha agung MOM dari tahun 92 hingga 2015. Pernah dilantik sebagai Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan C di Brunei pada tahun 1999. Dan beliau ni sebenarnya atlet dalam sukan polo air. Okey. Datuk Peter Valapan, Setiausaha Agung Asian Football Confederation AFC dari tahun 1978 sehingga 2007. Beliau juga pernah membimbing pasukan bola sepak negara ke Sukan Olimpik pada tahun 1972 dan merupakan pengarah koordinasi jawatan kuasa pengelola kejohanan Piala Dunia FIFA pertama di Asia pada tahun 2002 di Jepun dan Korea Selatan. Okey. Kita lihat pula mereka yang mengukir nama dalam bidang sukan ini. Bola sepak, ini sebahagian saja. Ada banyak tokoh kita lagi dalam bola sepak ni. Ini 5 sekawan ni yang mana telah mengukir nama dalam acara bola sepak. Tan Sri Datuk Abdul Ghani Minhad, Datuk Santok Singh, Datuk Sochin An, Datuk Arumugam, Datuk Hassan Sani. Badminton pula. Datuk Punch Gunalan, Datuk Eng Bon Bi, Sylvia Eng Miao Eng, Datuk Muhammad Misbun, Datuk Siddiq. Ada ramai lagi sebenarnya. Sepak takraw, Adnan Saidin, Abdul Malik Samsudin, Jamal Din, Zabidi Sharif. Olahraga pula, Datuk Zaitun Osman, Datuk Paduka Dr. Mumtaz Begum Abdul Jaafar, Watson Nyambek. Watson Nyambek ni merupakan anak kelahiran Sarawak, kebanggaan negeri Sarawak satu ketika dahulu dan sampai pada waktu kini. Nama beliau masih lagi digeruni. Okey. Nordin Muhammad Jadi. Okey, seterusnya dalam sukan hoki, Datuk Pun Foklok, Datuk N. Sri Shanmuganadan, Minarwan Nawawi dan Faizal Saari. Basikal, Datuk Eng Jongan, Rosman Alwi, M. Kumarisan dan yang terbaru Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Ini sukan permotoran. Karamjit Singh pernah menjadi world champion. Alexander Charles Yonglong, Syahrul Yuzi Ahmad Zaini, ini motosikal dan Zulfahmi Khairuddin. Gimnastik, Dr. Faiznur Miskin, Elaine Kun, Dr. Farah Hani Imran, Duratun Nashihin Rosli. Bowling pula, Adrian Eng Sian Long, Sin Lijen, Zul Mazran Zulkifli, Alex Liu Kian Liang. Okay, negara kita juga turut mengiktiraf atlet Paralimpik. Imbuhan yang diterima atlet Paralimpik sama juga dengan atlet kita yang lain. Ini antara mereka yang telah mengukir nama. Atlet-atlet Paralimpik yang telah mengukir nama. Sio Li Chan, Li Sheng Chow, Hasihin Sanawi dan Muhammad Ziyad Zulkifli. Okay. Bagi sukan silat, Muhammad Fauzi Khalid, Muhammad Al-Jufri Jamari dan Siti Rahma Muhammad Nasir. Wushu, Chai Fong Ying, Diana Bong Siong Lin, Lim Yu Fai. Taekwondo, M. Vasugi, Elaine Teo Shui Fen, He King Hong. Karate pula, R. Puvaneswaran, Ji Yamini dan Shakila Salni Jeffrey Krishnan. Okay, jadi untuk tajuk ini saya berhenti di sini. Lepas ni saya akan beri latihan dengan awak. Saya sudahi dengan ucapan sekian dan terima kasih.